Salam sejahtera, saya Wellington Wilson dari kampus PJJ Ipoh, nombor matrik 268699. Okey, hari ini saya akan membentangkan komunikasi perundingan untuk grup kumpulan. Tajuk kumpulan kami adalah pengurusan keselamatan dan risiko dalam pengurusan fasiliti bangunan. Okey, untuk pengenalan yang pertama ni kita akan mengenali dua istilah perkataan. Yang pertama risiko, kedua keselamatan. Risiko untuk tarifan yang pertama ialah kemungkinan perkara negatif yang akan dihadapi oleh setiap individu pada setiap hari. Menurut Jabatan Keselamatan dan Kebajikan Pekerjaan Malaysia, risiko boleh ditarifkan sebagai gabungan faktor kemungkinan berlakunya sesuatu kejadian bahaya dalam suatu tempoh dengan mengambil kira tahap keterukan atau keburukan ke atas kesihatan manusia dan harta atau alam sekitar. Okey, seterusnya adalah keselamatan. Keselamatan ditarifkan sebagai suatu keadaan yang terpelihara atau terhindar daripada bencana. Ilmu penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan alat, bahan dan tempat kerja. Okey, seterusnya adalah pengurusan fasiliti. Pengurusan fasiliti telah dibangunkan lebih 20 tahun yang lalu. Pengurusan fasiliti ini bermula di Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun dan Hong Kong. Untuk di Malaysia ni pada masa kini kita dah semakin sedar dan mula mengambil berat terhadap pengurusan fasiliti. Seterusnya saya akan beri peluang kepada rakan-rakan untuk menyambung tajuk pembentangan hari ini. Okey, slide yang seterusnya, antara akta serta garis panduan yang digunakan di Malaysia adalah seperti di bawah. Yang pertama, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994. Yang kedua, Pengenalpastian Hazard, Penaksiran Risiko dan Kawalan Risiko, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2008. Yang ketiga, Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dan yang terakhir, Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Spesifikasi ataupun dipanggil SIRING. Slide yang seterusnya, pengurusan penyelenggaraan fasiliti bangunan. Tujuannya adalah untuk mengekalkan keadaan fasiliti dalam keadaan terbaik dari awal penggunaan. Contohnya membantu dan memelihara setiap fasiliti yang ada. Yang kedua, Malaysia budaya penyelenggaraan fasiliti ini masih di tahap yang rendah. Contoh, beberapa kompleks kerajaan yang mula menunjukkan tanda-tanda awal kerosakan serius seperti kebocoran di bahagian bumbung dan saluran paip air. Slide yang seterusnya pula ialah faktor masalah penyelenggaraan di Malaysia. Yang pertama, kurang tenaga mahir ataupun lebih dikenali dengan kemahiran. Yang kedua, budaya mengambil sikap sambil lewa. Hai, nama saya Kandageswari, anak perempuan Letchmanan. Saya dari Ipoh. Sekarang saya nak bentangkan tugasan kumpulan saya dalam subjek perundingan. Slide seterusnya, pengenalpastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko. Ia diwujudkan bertujuan untuk mengenal pasti semua faktor yang boleh mendatangkan mudarat kepada individu, iaitu reference. Ia digunakan bagi mempertimbangkan tahap keterukan yang akan menimpa individu sekiranya kemalangan berlaku. High risks juga berperanan membantu majikan merancang dan memantau langkah-langkah keselamatan untuk memastikan risiko dapat dikawal dengan baik. Pelaksanaan ini harus dilakukan secara bersistem dan direkodkan agar keputusan yang dicapai adalah kukuh, diikuti dengan analisis yang lengkap. Langkah pertamanya, klasifikasi aktiviti, pengenalpastian hazard, penaksiran risiko, pengawalan risiko dan langkah terakhirnya penilaian kawalan risiko. Keselamatan, risiko dan pengurusan fasiliti. Daripada aspek keselamatan,
pada masa ini masih dipandang remeh oleh sebilangan besar masyarakat Malaysia. Kesimpulannya, setakat ini tiada lagi pertubuhan yang didaftarkan khas di bawah nama pengurusan fasiliti yang bergiat secara serius. Negara pada hari ini mampu bersedia dalam menghadapi permintaan tinggi terhadap pengurusan penyelenggaraan pada masa akan datang. Akta, peruntukan, garis panduan peraturan dan peristiwa yang disediakan piawan yang disediakan haruslah digunakan dengan sepenuhnya bagi menyediakan perkhidmatan yang baik dalam pengurusan fasiliti ini. Sekian, terima kasih.